Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Selamat pagi. Pukul 10.30. Hari ni hari Selasa 17 hari bulan 11 November tahun 2020. So saya harap penonton-penonton semua dalam keadaan sihat-sihat belaka. Kita jagalah kita punya SOP kita dalam kita menghadapi kita punya aktiviti seharian kita. Okey, seperti mana saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Abdul Aziz Abdullah daripada Syarikat Edu Intellect PLT. Kami menyediakan perkhidmatan training dalam bidang pembangunan diri dan juga keusahawanan. Di samping training, kami juga melaksanakan coaching lah. Dan saya sendiri sebagai seorang professional coach yang terlatih sebagai seorang professional coach. Okey, biasalah disclaimer saya, apa yang saya cakap ni hanyalah pendapat saya berdasarkan kepada pengalaman dan ilmu yang saya ada lah selama ni lah, pengalaman hidup dan juga pengalaman sebagai seorang usahawan lah. Hampir 20 tahun lah saya jadi seorang usahawan. Okey, apa topik kita ni hari? Seperti mana yang saya sebut dalam awal-awal tadi, topik kita ni hari ialah kita nak lonjakkan perniagaan yang kita ada sekarang ni dengan kekuatan yang kita ada. Okey, I think semua sedia maklum lah sekarang ni dengan pandemik punya situasi kan. Kejap PKP, sekarang PKPB kan. Kita pun tak tahu berapa lama PKPB ni akan berterusan, berlanjutan. Semalam kita di Kuala Lumpur pun dikejutkan oleh satu kluster baru kan, sampai 400 orang kena kan. Jadi kita pun tak tahu berapa lama lagi kita dalam situasi PKPB ni. Jadi dalam situasi PKPB ni, saya perhatikan banyak usahawan kita kan, dia cuba tengok di luar apa yang dia ada tau. Maksud saya macam ni, katakanlah dia buat sesuatu perniagaan kan, bila dalam masa PKPB ni perniagaan ni ada masalah, instead of dia fokus kepada apa yang dia ada, kekuatan yang dia ada pada diri dia dan perniagaan yang dia ada tu, dia cuba tengok peluang-peluang baru kat luar. Okey, jadi sebagai seorang usahawan, kita kena selalu ingat tau, untuk kita bina sesuatu perniagaan, especially perniagaan yang baru tau, dia memerlukan masa dan kadang-kadang wang ringgit yang kita kena keluarkan. Jadi kita tak payahlah terpengaruh dengan anggapan bahawa kita tak perlu keluarkan duit yang banyak dan sebagainya. Walaupun kita tak keluar duit yang banyak, tapi kita perlu juga bagi masa untuk memajukan perniagaan tu. Kalau kita tak bagi masa, perniagaan tu tak boleh maju. So, I'm not talking about skin cepat kaya lah. I think dalam internet pun sekarang banyak skin cepat kaya kan. Itu memang salah lah, skin cepat kaya ni kan. Jadi I'm talking about banyak peluang-peluang hari ni yang orang bentangkan di depan seorang usahawan. Jadi bila seorang usahawan tu dia ada masalah dalam perniagaan dia instead of dia pandang balik kekuatan yang ada pada diri dia, dia tengok pula peluang-peluang yang ada kat luar tu tau. Jadi sebagai seorang usahawan, pada pendapat saya lah, kita kena berbalik kan kepada SWOT analysis, SWOT kan, analysis yang sepatutnya kita review balik pada ketika ni. I think dalam bidang keusahawanan atau dalam bidang pengurusan selalu diulang-ulangkan SWOT analysis, the SWOT, iaitu strength, weakness, opportunity, jadi threat lah, threaten, apa yang mengganggu. Jadi hari ni saya tak mau cerita pasal W, O dan T kan, walaupun benda tu penting. Saya nak kita fokus kepada S, strength kita, kekuatan yang ada pada diri kita. Okey, sebenarnya setiap perniagaan tu ada kekuatan. Tak kisahlah kekuatan tu mungkin datang daripada owner tu sendiri. Kekuatan tu pun datang daripada pekerja yang dia ada, dan kekuatan tu datang daripada pengalaman ataupun experience perniagaan yang
selama dia buat. Jadi itu saya kata tadi, instead of kita mencari peluang perniagaan yang baru, kan, yang mana kita terpaksa habiskan masa yang banyak ataupun kadang-kadang kita terpaksa keluarkan duit dan sebagainya. Jadi instead of doing that, kita fokus kekuatan yang ada pada diri kita. Sebab saya nampak sekarang ni ada setengah perniagaan masa PKPB ni maju. Contohnya perniagaan makan. Tapi ada perniagaan makan yang rugi, yang tak boleh survive, tapi ada yang maju. Saya perhatikan. Mungkin faktor maju tu kita tak nampak lah. Yang kita nampak hari ni mungkin jualan dia meningkat, satu hari beribu-ribu dan sebagainya. Tapi kita tak nampak benda yang dia telah bina sebelum ni, macam mana dia nak majukan perniagaan dia. Cuma kebetulan mungkin masa PKPB ni, sebab orang semua duduk rumah, bekerja dari rumah, jadi orang lapar dan sebagainya, jadi orang order makanan, kan. Itu sebab lonjakan dia naik. Tapi kita tak tahu pula apa yang dia buat untuk bina perniagaan makan dia. Jadi kalau kita misalnya kita buat satu perniagaan, katakanlah kita kontraktor. Saya bagi contoh, kita kontraktor yang selama ni kita menawarkan perkhidmatan kontraktor dengan pihak kerajaan. Mungkin sekarang ni projek-projek kerajaan kurang. Jadi kita nampak apa tu, orang yang berniaga makan ni maju, dan kita ada modal mungkin 30,000, 40,000, terus kita buka kedai. Jadi bagi saya lah, situasi yang begitu, kita kena fikir betul-betul. Bukanlah mana perniagaan tu tak boleh maju, tapi kita kena fikir betul-betul. Adakah wajar untuk kita memikirkan tentang satu perniagaan baru? Tak kisahlah sama ada kita nak keluarkan duit atau tidak. Macam saya kata tadi lah, walaupun kita tak keluar duit, kita bagi masa pun still kita akan habiskan masa dan tenaga kita memikirkan tentang perniagaan baru tu. Rather than that, kita fokus balik kepada apa yang kita dah ada sekarang. Okay? Jadi untuk kita punya exercise hari ni lah, saya nak kita tengok balik kekuatan yang ada pada diri kita. Sebab setiap perniagaan tu ada kekuatan. Dan untuk kita mudahkan exercise kita hari ni, saya cadangkan you all pilih tiga kekuatan yang ada pada diri you all. Dan untuk tiga kekuatan ni, macam mana kita nak lonjakkan kekuatan ni, kita tanya diri kita at least 5 soalan yang saya akan bagi nantilah. Bagaimana kita nak gunakan kekuatan tersebut. Okey, saya bagi contoh sekarang ni. Katakanlah kekuatan yang ada pada kita lah kekuatan networking, jaringan ni biasanya orang kata jaringan ni jaringan sekolah rendah, jaringan sekolah menengah, jaringan di universiti, dan di jaringan tempat-tempat kerja lama yang pernah kita bekerja lah sebelum kita berniaga. Itu jaringan. Jadi itu sebenarnya satu kekuatan. Kita tak sedar sebenarnya itu adalah satu kekuatan yang ada pada diri kita. Jadi kalau bisnes kita down hari ni, contohlah kita seorang kontraktor, kita bisnes kita down. Saya bagi contoh kontraktor lah, tapi benda ni boleh apply untuk apa jenis perniagaan pun boleh apply. Katakanlah bisnes kita down sebagai seorang kontraktor, kita tengok balik networking kita. Okey, bila kita tengok networking kita, kita kena tanya, kita punya ada beberapa soalan yang kita tanya lah. First kali kita tanya, macam mana saya nak gunakan networking yang saya ada sekarang ni untuk kukuhkan perniagaan saya? Okey, macam mana? Apa yang perlu saya buat sekarang? Sekarang saya ada networking yang banyak. Apa yang saya buat? Adakah saya kena hubungi mereka balik, perkenalkan perkhidmatan saya pada mereka? Kita jangan malulah, sebab kita memang kontraktor kan, memang kita dah mahir untuk melaksanakan sesuatu benda kan. So kita jangan malulah untuk menawarkan projek ataupun menawarkan perkhidmatan pada mereka. Tak usah fikirlah dia orang tu ada duit ke tak ada duit time COVID ke apa ke. Tapi bagi saya, kalau kita kena fikir sekarang kekuatan yang ada pada diri kita, macam mana kita nak gunakan kekuatan. Saya bagi contoh tadi, kita first kali kita nak strengthen, kukuhkan networking yang kita dah ada tu untuk kita tambah perniagaan kita. Kita nak kukuhkan. Okay? Lepas tu, first kali kita nak kukuh, lepas tu kita kena tengok pula lah apa jenis peluang-peluang yang kita boleh capai dengan networking yang kita ada. Kan? Apa peluang? Kita tengok balik siapa kawan-kawan kita yang daripada sekolah menengah,
sekolah rendah, universiti dan sebagainya. Mungkin ada orang-orang tertentu yang kita boleh gunakan untuk kukuhkan perniagaan kita. Tak kisahlah, mungkin kalau kontraktor tadi, mungkin seseorang yang boleh tolong kita untuk dapatkan projek. Ataupun seseorang yang boleh tolong kita, mungkin dia ada banker ke siapa ke yang boleh tolong kita, memudahkan kita dapat pinjaman daripada bank untuk buat satu projek. Jadi ni soalan kedua kita, macam mana kita gunakan kekuatan networking yang ada pada diri kita tu untuk kita bisnes kita tu. Okey. Lepas tu, ada tak idea-idea lain yang kita terfikir nak buat dalam lingkungan bisnes kita ni yang kita boleh gunakan networking yang kita ada. Okey. Mungkin ada sesuatu projek yang sebelum ni kita tak nampak kita boleh buat. Kan? Tapi mungkin sebab kita ada networking yang kawan-kawan kita tadi tu, kita boleh gunakan networking tu untuk launch projek-projek baru. Kan? Mungkin dia orang boleh sumbang dari segi modal dan sebagainya kan. Kita tengok balik kan, ada tak sesuatu benda atau idea yang kita boleh gunakan. Okey. Lepas tu kita kena tanya juga diri kita, di mana yang kita boleh gunakan kekuatan-kekuatan ni. Contoh kekuatan network kita tadi, kat mana kita boleh gunakan. Okey. Tadi dalam situasi macam mana, kan di mana kita nak gunakan kekuatan tu. Where can we use this strength, kan? Contoh tadilah saya bagi contoh, mungkin dia seorang banker, kita boleh gunakan kekuatan networking kita dengan seorang banker. Mungkin dia bekerja dengan agensi-agensi tertentu yang kita boleh gunakan kekuatan kita. Jadi kita tengok balik kita punya networking yang kita ada tu. Last sekali, ini pun kadang-kadang boleh berguna juga kan. Kadang-kadang especially hari ni dengan social media punya situasi, mungkin kita boleh kongsi kita punya story kita, kisah kita kan, tentang perniagaan kita kan, pengalaman kita, kekuatan kita, mungkin kita share kat dalam kita social media. Okay? Jadi berkisar balik kepada kekuatan kita tadi tu. Contoh yang saya bagi tadi, networking tadi. Kalau saya nak rumuskan balik lah, antara perkara yang kita fikirkan tentang kekuatan kita tadi, pertama sekali, macam mana kita nak gunakan networking kita ada tadi. Macam mana kita nak gunakan. Okay? Yang kedua, kita nak guna, nombor satu, nak guna untuk survival lah, kan, pertama. Yang kedua, kita nak gunakan untuk kita terus melonjakkan perniagaan kita. Boleh tak kita lonjakkan perniagaan kita untuk kita punya bisnes tadi tu. Okay? Lepas tu, ada tak idea-idea lain yang kita boleh gunakan networking kita tadi untuk majukan bisnes lain, bisnes kita tadi kan. Lepas tu yang keempat tadi, kat mana kita nak gunakan kita punya networking tadi. Dan kelima, boleh tak kita share kita punya kekuatan tadi tu dalam social media. Jadi ada 5 soalan tadi tu yang saya rumuskan tadi, yang kita boleh gunakan untuk kita lonjakkan kekuatan yang kita ada. Jadi saya syorkan kita pilih at least 3 kekuatan yang ada pada diri kita. Okay, mungkin selain pada networking, kita tengok kekuatan apa lagi pada diri kita. Pada bisnes kita, mungkin kita ada sifat-sifat semula jadi yang baik pada diri kita. Mungkin kita ni seorang yang peramah atau seorang yang mudah berkawan. Jadi mungkin itu kita kena gunakan juga sebagai satu kekuatan pada diri kita. Macam mana kita nak gunakan sifat peramah kita dan sifat mudah berkawan kita untuk kita menerokai peluang-peluang baru dan kita gunakan kekuatan tu. Ataupun mungkin kita ada certain pengalaman-pengalaman ataupun ilmu-ilmu berdasarkan kepada ijazah yang kita ada, ataupun training-training yang kita lalui, ataupun even pengalaman selama ni kita lalui dalam sama ada kita masih bekerja ataupun masa kita berniaga. Mungkin pengalaman-pengalaman tu kita boleh gunakan untuk majukan bisnes kita kan. Jadi saya bagi 3 contoh lah. Pertama sekali networking, kita tengok balik kekuatan networking kita. Kedua, kita tengok balik sifat semula jadi pada diri kita, ada tak sifat-sifat yang kita rasa sifat ni mudah untuk kita dapat majukan perniagaan kita. Dan ketiga, kita tengok pengalaman perniagaan kita dan juga pengalaman kita sebagai seorang individu. Okay? Bila kita pilih 3 kita punya kekuatan yang ada dalam bisnes kita tadi, maka kita fikirlah lepas tu, tengok dalam setiap satu kekuatan tu
bagaimana kita nak gunakan kekuatan tu untuk lonjakkan bisnes kita, letak idea-idea baru yang kita boleh gunakan kekuatan tadi tu untuk majukan bisnes kita. Jadi sebagai rumusan hari ini, macam saya kata awal-awal tadi lah, sebagai seorang usahawan, kalau kita menumpuhi masalah dalam perniagaan kita, tak kisahlah kerana pandemik ke, kerana situasi lain ke, apa yang kita harus buat dulu sebelum kita explore opportunity baru, peluang-peluang baru perniagaan, kita tengok balik kekuatan yang ada pada diri kita, dan kita tengok adakah kita dah sepenuhnya gunakan kekuatan yang ada pada diri kita. Kalau kita masih belum sepenuhnya gunakan kekuatan dari diri kita ni, saya rasalah daripada lebih baik kita kata preserve, kita kawal kita punya resources, sama ada kewangan atau masa kita, daripada kita buat benda-benda baru yang kita pun tak tahu hasil dia macam mana kan. Jadi itu sajalah saya punya perkongsian pagi ni. So mudah-mudahan tuan-tuan dan puan dapat sebanyak manfaat dan bolehlah kongsi pada rakan-rakan semua. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.